Pengacara majlis yang saya kasihi, kanda saya yang berhormat Datuk Haji Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, merangkap Ahli Parlimen Bagan Serai, merangkap kawan baik Rafizi Ramli. Tak ada pasal lah kan. Sahabat saya yang saya kasihi, dulu kini selamanya, yang berhormat Ustaz Haji Wan Roslan bin Wan Hamad, yang di-Pertua PAS Kawasan Tumpat, merangkap Setiausaha Badan Perhubungan PAS Kelantan dan juga Adun Pengkalan Kubur. Betul tak tu? Cukup jawatan banyak tu. Nak tambah lagi? Ada lagi cukup. Sahabat-sahabat ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli parlimen, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, barisan kepimpinan PAS Kawasan Tumpat, barisan kepimpinan Bersatu Bahagian Tumpat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di Padang di dalam Parlimen Tumpat ini. Pertama kali saya hadir di sini. Alhamdulillah dapat berpeluang datang kemari bersama dengan isteri pagi tadi daripada Ipoh, daripada Kuala Lumpur, maaf, daripada Ipoh. Teringat kampung. Saya daripada Kuala Lumpur pagi tadi sempat datang dan alhamdulillah pagi tadi juga sempat berserempak pula dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan. Seronok sangat hati saya dapat berjumpa dengan beliau. Lama sungguh tak berjumpa. Sejak daripada bulan puasa lagi. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam satu jelajah ceramah Pakat Pertahankan Kelantan. Betul ke? Pakat Pertahankan Kelantan. Kalau kita dengar tuan-tuan dan puan-puan, daripada penganalisa politik seluruh dunia, malah di seluruh negara, mengatakan kalau pilihan raya negeri diadakan di negeri Terengganu, di negeri Kelantan dan juga di negeri Kedah, tak payah buat apa-apa, kita dah tahu keputusannya, PAS akan kekal memerintah. Betul ke? Ini kata semua penganalisa politik. Kalau kita lihat pula daripada score sheet dalam pilihan raya umum yang lepas, pilihan raya umum yang ke-15, kita juga mendapati kalau sokongan rakyat itu kekal sama seperti apa yang mereka lakukan dalam pilihan raya umum yang ke-15, insya-Allah di negeri Terengganu, Kelantan dan Kedah tidak mustahil ataupun mudah bagi PAS kekal memerintah di ketiga-tiga negeri ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha kita mengadakan pilihan raya, proses demokrasi ini, ianya tidak berlaku semata-mata dengan sentimen. Tidak berlaku, kejayaan itu tidak akan sampai semata-mata dengan sekadar mengadakan ceramah, berdoa dan kita pada hari mengundi, kita menang pilihan raya. Tak berlaku begitu. Ianya hanya boleh mendapat kejayaan apabila seluruh jentera kita bergerak memastikan mereka yang menyokong Perikatan Nasional, mereka yang menyokong PAS, menyokong Bersatu, mengambil tanggungjawab untuk keluar mengundi beramai-ramai dan pastikan mereka mengundi logo PAS agar kita dapat pertahankan kepimpinan ulama di negeri Kelantan ini. Faham tak tu? Jadi kita tak payah cerita tentang tu. Cerita tentang orang yang datang jauh daripada Kuala Lumpur ni tuan-tuan dan puan-puan. Kami ini berada dalam keadaan gusar. Saya percaya di negeri Kelantan ini, alhamdulillah, kita dalam keadaan yang sedikit selesa. Kerana di sini kita mempunyai kepimpinan orang-orang baik yang memimpin mentadbir kerajaan negeri Kelantan pada hari ini. Tetapi apa yang berlaku selepas pilihan raya umum di negeri Perak
dan kami yang tinggal di Kuala Lumpur, kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang baru. Dikenali sebagai PMX, bukan BMX. BMX basikal. Ini PMX. Dan dalam jangka masa lebih kurang dah berapa bulan dah? 6 bulan ada. Lebih kurang 6 bulan pemerintahan PMX, kerajaan campuran di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Memerintah, kegusaran orang-orang Melayu terutamanya kegusaran rakyat Malaysia bertambah-tambah. Hari ini kita terlalu risau kerana dalam keadaan orang ramai berasa susah untuk cari makan. Berasa begitu jauh hati kerana nak bagi anak-anak makan makanan yang lazat-lazat, yang baik-baik, dah tak mampu lagi kerana harga barang makanan dah begitu melonjak naik. Kita dalam keadaan berkira-kira dalam setiap satu perkara yang nak kita lakukan. Ditambah pula tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita reda dengan keadaan apabila Perikatan Nasional tidak mampu mendirikan kerajaan, walaupun pada satu ketika kita telah pun berjaya mendapatkan sokongan yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan, namun alhamdulillah, tentunya sesuatu perkara itu datang dengan hikmahnya. Kita amat berharap agar PMX ini, Perdana Menteri kita sekarang ini, apabila beliau saya kira dah berdoa lebih 20 tahun, minta pada rakyat nak sangat jadi Perdana Menteri, Allah kabulkan selepas pilihan raya umum yang ke-15. Allah kabulkan permintaan dia. Entah macam mana by default, dia angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan kita mengharapkan apabila seseorang itu telah diangkat, diberikan amanah untuk menjadi pemimpin kepada negara kita, gunakanlah kuasa dengan sepenuhnya untuk membantu rakyat. Pada mulanya kita rasa gembira juga apabila kita dengar kata-katanya, kalau kita imbau kenangan sewaktu beliau berkempen, janji-janji beliau nak diberikan kepada kita semua, kalau jadi, baik juga. Betul tak? Bayangkan kalau hari ini, selepas 6 bulan, tak apalah kita bagi diskaun walaupun janjinya 24 jam untuk harga minyak dapat turun. Tapi kalau ditakdirkan selepas 6 bulan nak diturunkan, alhamdulillah tentu kita gembira. Betul atau tidak? Kalau benar-benar pada hari ini beliau dapat menghapuskan segala permasalahan rasuah, dapat meningkatkan kehidupan rakyat, memberikan peluang perniagaan yang besar kepada kita semua, memberi perkhidmatan kesihatan yang baik, tentunya kita gembira tuan-tuan dan perempuan. Tetapi saban hari, malang sekali, saya berasa begitu kecewa. Kerana saban hari beliau mengatakan tentang orang itu rasuah, orang ni rasuah, semua orang tak baik. Dalam masa yang sama, fokus untuk membantu meringankan beban rakyat itu tidak dilakukan dengan sempurna. Tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Maka tuan-tuan dan perempuan, di dalam pilihan raya negeri ini orang berkata, apa nak kita buat? Kerana pilihan raya negeri ini hanya berlaku di 6 buah negeri. Di Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kalau kita ubah semua sekalipun, kalau kita kekalkan ketiga-tiga kerajaan di Kelantan, Terengganu dan Kedah, dan kita tukar kerajaan di Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan, PMX tetap berkuasa. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, kita perlu memberikan satu signal kepada pemimpin negara sekarang ini, bahawa janganlah kamu apabila berkuasa sekadar hanya bercakap kosong, hari-hari pergi ke sini ke sana berpolitik, bercakap tentang mengekalkan kuasa sehingga pilihan raya yang akan datang, tetapi
usaha untuk meningkatkan nasib rakyat, untuk menjaga kepentingan kita tidak diberi perhatian yang utama. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini nak jadi menteri senang. Tak seperti waktu saya walaupun ada pengalaman pendek menjadi menteri setahun lebih sikit bersama dengan Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Harun. Idris Harun. Datang dari mana Idris Harun? Kawan lama. Idris Harun orang Melaka. Ini kekanda Ustaz Idris Ahmad. Tak mampu, minta maaf bang. Sama-sama kami, kita kalau dalam kabinet setiap minggu membincangkan isu-isu rakyat, mencuba menyelesaikan waktu tu kita ada masalah ayam, masalah pekerja asing. Kerap kita hanya menitik beratkan permasalahan rakyat. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, cukup senang. Kalau kita jadi menteri ekonomi, kita hanya perlu bijak merangka formula. Allah sayangku. Kita perlu merangka formula semata-mata. Apa jadi pada formula tu tak penting. Kita merangka formula. Kalau kita jadi menteri belia dan sukan, saya punya portfolio dulu. Apabila nak pergi kepada satu-satu tamasya sukan tu, menteri sendiri yang akan membuat pengumuman. Kita akan cuba mencapai sasaran 40 pingat emas. Semua orang dengar betul atau tidak? Semua dengar. Tapi bila tak capai 40 emas, apa kata dia? Inilah puncanya kerana ketidakstabilan politik. Dia yang cakap sebelum tamasya sukan nak capai 40 emas. Bila tak capai 40 emas, katanya masalah ketidakstabilan politik. Kalau dia dah tahu ada masalah kestabilan politik, 6 bulan sudah kamu buat apa? Kenapa yang kamu sasarkan 40 emas? Saya dulu saya sasarkan 36 emas, saya dapat 39 lebih. Steady lah juga pejau. Steady ke tak? Steady lah juga kan? Tapi sekarang ni saya nampak cukup mudah. Buat satu perkara tak menjadi, salahkan orang lain. Salahkan orang lain. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, seorang pemimpin tertinggi negara, iaitu Perdana Menteri Malaysia, dia boleh cakap sebagai seorang Perdana Menteri, bukan bercakap sebagai individu. Sebagai seorang Perdana Menteri, dia kata, Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini ataupun Parti Bersatu ni, dia ada banyak duit. Waktu dia nak jalankan pilihan raya, dia ada banyak duit dan duitnya datang daripada sumbangan syarikat judi. Siapa cakap? Perdana Menteri Malaysia cakap. Kalau dulu, kalau saya lah sekarang ini bercakap sebagai anggota pembangkang, saya tak ada banyak maklumat, saya bercakap, okeylah juga kalau tak kena. Tapi itu pun kita elakkan. Kalau nak cakap fikir panjang-panjang. Ini seorang Perdana Menteri yang mempunyai pelbagai maklumat. Macam-macam maklumat telah disalurkan kepada beliau. Tapi kata dia, Parti Bersatu ini datangnya duit mereka daripada syarikat judi. Kami pun terkejut. Syarikat judi yang mana satu? Tapi tuan-tuan dan perempuan, baru-baru ini juga Menteri Undang-Undang sendiri bagi pengumuman mengatakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah pun membuat siasatan dan mengakui bahawa tidak ada syarikat judi yang telah memberi sumbangan kepada Parti Bersatu. Nah, jelas tuan-tuan dan puan-puan, apa maksudnya? Pada satu ketika Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri telah menipu kita semua dengan mengatakan perkara ini. Kita bukan budak sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan di zaman anak-anak, zaman kanak-kanak. Hari ini anda telah pun menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia.
tinggi jawatannya, tinggi kedudukannya. Mana boleh main cakap sedap hati, mengatakan perkara yang boleh mendatangkan fitnah yang jahat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yang datang berasal daripada negeri Perak, hari ini pagi tadi datang daripada Kuala Lumpur, amat mengharapkan jasa baik orang daripada negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah terutamanya. Kerana apa yang berlaku di sini di dalam pilihan raya negeri yang akan datang tentunya akan memberi satu pukulan yang kuat kepada pentadbiran kerajaan pusat, menunjukkan kepada mereka bahawa orang Melayu bersatu hati, yang datang daripada Parti PAS, yang datang daripada Parti Bersatu, yang datang termasuk daripada Parti UMNO, hari ini benar-benar menolak pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berani sebut mereka yang berada daripada Parti UMNO. Saya sendiri berasal daripada parti itu. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, di negeri Kelantan ini jelas pemimpin-pemimpin tinggi yang pernah menjadi pemimpin besar dalam Parti UMNO telah pun menjadi ahli Parti PAS. Di negeri Selangor, begitu ramai pemimpin-pemimpin bekas pemimpin UMNO juga hari ini telah beralih menjadi ahli Parti Bersatu. Ini adalah satu gelombang yang tak dapat ditahan lagi. Dan percayalah, dalam pilihan raya negeri yang akan datang, gelombang ini akan menyapu bersih kursi-kursi majoriti orang Melayu. Dan insya-Allah pada ketika itu dapatlah kita bagi signal kepada kepimpinan negara hari ini supaya buat kerja dengan baik. Jadi untuk kita lakukan perkara itu tuan-tuan dan puan-puan, saya harap walaupun kita yakin sentimen rakyat hari ini bersama dengan kita, sentimen terutama sekali orang Melayu bersama dengan kita, janganlah kita leka, janganlah kita lalai. Teruslah berusaha, pastikan pada waktu kempen pilihan raya kita bekerja dengan sekuat mungkin. Dan pada hari pengundian, kita pastikan diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, kita pastikan mereka sama-sama keluar mengundi. Dan mengundi di negeri Kelantan ini, logo PAS, dan di negeri-negeri lain, logo Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya amat yakin. Hari ini Allah dah tunjukkan dengan berkat usaha kita sedikit demi sedikit, solat hajat yang kita telah lakukan selama ini, perlahan-lahan Allah telah buka jalan. Semakin terang kita nampak. Hari ini kita ada kemenangan yang tergendala. Ada juga hikmahnya untuk kita sentiasa beringat. Jangan jadi seperti sipolan dan sipolan apabila kita berkuasa. Tentu ada banyak hikmah yang kita boleh belajar sewaktu kita dalam keadaan sekarang ini. Jadi insya-Allah saya amat berharap satu hari nanti selepas pilihan raya negeri di Kelantan, saya dijemput semula oleh Yang Berhormat sahabat saya Wan Roslan. Dia ajak saya datang balik ke Padang ni. Saya harap kali itu saya datang untuk menyambut kejayaan kita mempertahankan kerajaan negeri Kelantan selepas pilihan raya negeri nanti, insya-Allah. Masa tu kita buat kenduri besar sikit, kita sembelih lembu, kita gotong royong masak ramai-ramai, kita makan ramai-ramai. Boleh? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Kepada rakan-rakan daripada UMNO yang di belakang-belakang sana, yang mendengar sekarang ini, jangan malu, jangan segan. Mari, inilah masanya untuk kita tunjukkan kita satu hati. Tak payah lagi kita nak berlakon dalam tu. Kita telah pun didustai, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Yang bercakap tu pun dah macam hantu.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tarik kawan-kawan saudara mara kita kembali bersama kita, insya-Allah. Kita jaga rakyat kita, jaga negeri kita baik-baik demi rakyat kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.